Ya, salam sejahtera tuan-tuan dan puan. Selamat datang ke saluran Huako. Ya, Huako Channel. Sebelum saya teruskan berita hari ini, sila subscribe ke channel saya, Huako Channel, dan sila buka loceng di sebelah supaya anda akan menerima notifikasi daripada YouTube apabila saya postkan video baru saya pada masa akan datang. Jadi tuan-tuan dan puan, sila subscribe sekarang. Dan terima kasih dahulu. Mari kita teruskan tengok berita hari ini. Ya, berita ini daripada Malaysia Deadline yang bertajuk Muhyiddin bukan semestinya Perdana Menteri semasa darurat. Jom kita tengok. Selepas Kabinet Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mempersembahkan agar darurat diisytiharkan di negara ini, kini Tuanku Yang di-Pertuan Agong akan membincangkan dengan Majlis Raja-Raja untuk membuat keputusan. Bagi banyak pihak, Tuanku tidak terikat sekarang sama ada mahu menerima cadangan itu atau melantik Muhyiddin sebagai Ketua Pentadbir Negara semasa tempoh darurat kerana baginda akan mementingkan negara bukan lagi individu. Tuanku tidak semestinya melantik Muhyiddin sebagai Ketua Pentadbir. Baginda boleh melantik orang lain untuk menjadi Perdana Menteri semasa tempoh darurat ini, kata Dr. Zulkarnain Luqman, Peguam yang mengetuai Biro Undang-Undang Amanah atau Kanun. Bagi Zulkarnain juga, semua orang sedar sekarang kegagalan Muhyiddin untuk membuat perundingan dengan pihak-pihak untuk memastikan majoriti MP menyokong beliau dan seterusnya mengekalkan kerajaannya. Beliau gagal berkongsi kuasa. Dia mau bolot saja. Hasilnya semua marah termasuk UMNO. PAS saja yang tak marah, kata bekas pemimpin pemuda PAS itu. Media melaporkan Yang di-Pertuan Agong akan merujuk permohonan Kabinet Muhyiddin untuk mengisytiharkan darurat selepas baginda dipersembahkan mengenainya di Istana Pahang. Bagi orang kanan Dato' Sri Najib, tidak sesuai baginda melantik Muhyiddin kerana sudah diketahui beliau tidak mempunyai sokongan majoriti atau ditolak anggota Dewan Rakyat yang dipilih rakyat dalam pilihan raya lalu. Datuk Loman Nur Adam dalam Facebook beliau berkata, permohonan Muhyiddin dan kabinetnya untuk diadakan darurat sudah diketahui kerana beliau tidak mahu belanjawan 2021 yang bakal dibentangkan nanti ditolak. Jadi jelas, Muhyiddin tahu dia tidak ada sokongan majoriti dalam Dewan Rakyat, kata beliau menerusi Facebooknya. Calon-calon Perdana Menteri PM selain Muhyiddin. Bagi Dr. Zulkarnain, jika bukan Muhyiddin, ada dua calon yang mungkin akan menjadi perhatian untuk dilantik sebagai Ketua Pentadbir Negara ketika berada dalam tempoh darurat ini. Pertama, Azmin Ali. Saya rasa Azmin membaca sejarah ketika beliau mengusulkan dalam mesyuarat kabinet agar negara dikenakan perintah darurat. Ketika Tunku Abdul Rahman sebagai Perdana Menteri dahulu mencadangkan darurat, Tun Razak yang ketika itu Timbalan Perdana Menteri dipilih sebagai Ketua Pentadbir Negara semasa darurat bukan Tunku, kata Zulkarnain yang mempunyai PhD dalam undang-undang. Jadi, katanya beliau tidak terkejut Azmin merancang untuk memungkinkan beliau dilantik menjadi Perdana Menteri semasa kerajaan darurat. Kalau di Selangor dia boleh buat, dia juga boleh buat di sini kerana beliau dianggap penjaga pintu istana, katanya. Nama kedua yang mungkin menjadi pilihan tuanku adalah Tengku Razali Hamzah, ahli Parlimen Gua Musang yang dipanggil tuanku untuk menghadap baginda selepas Dato' Sri Anwar Ibrahim menghadap pada 13 Oktober lepas.
Saya rasa tuanku akan mempertimbangkan Tengku Razali. Pertama, kerana beliau bukan tokoh dominan dalam UMNO. Kedua, umurnya sudah 84. Dan yang ketiga, dia ada darah raja. Dengan ciri-ciri ini, Kuli akan bertindak bukan untuk kepentingan dirinya secara peribadi, sebagaimana Muhyiddin yang akan dikatakan cuba untuk menjaga kepentingan dirinya. Dengan umur 84 tahun, Kuli bukan mentadbir atas cita-cita politiknya. Dia juga bukan berwatak suka berperang, kata Zulkarnain. Apa makna darurat? Dalam masa yang sama, Zulkarnain menjelaskan makna darurat kepada rakyat negara ini. Darurat bermakna pemusatan kuasa kepada pihak yang dilantik. Keputusan mereka tidak boleh dipertikai oleh mahkamah. Orang politik juga tidak boleh bertindak melalui parlimen kerana parlimen digantung. Jika didapati mana-mana pihak cuba mengganggu gugat kuasa mereka, undang-undang baru boleh dibuat tanpa perlu ke parlimen. Ia termasuklah menyekat suara-suara itu dengan menyekat media sosial misalnya jika ia didapati mengganggu. Mahkamah tidak boleh campur tangan dalam mana-mana peraturan yang dibuat melalui perintah darurat, kata beliau. Antara mangsa utama darurat dalam sejarah adalah tokoh wartawan Said Zahari yang ditahan bertahun-tahun di bawah perintah darurat. Mangsa utama darurat. Kesan utama kepada darurat adalah ekonomi, kata Zulkarnain lagi. Ini kerana pelabur takut untuk melabur kerana ketidaktentuan kepada pelaburan mereka. Jika kerajaan yang dilantik mendapati wang negara tidak cukup misalnya, GST boleh dikenakan balik tanpa perlu dibawa ke parlimen. Ia boleh dilakukan semasa perintah darurat, kata beliau. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, begitulah kali ini video hari ini, dan saya berharap anda dapat maklumat sebagai bantuan atau sebagai maklumat untuk perkembangan politik semasa di negara kita. Siapakah yang mungkin akan menjadi calon Perdana Menteri semasa darurat? Azmin Ali ataupun Tengku Razali. Mari kita tengok perkembangan semasa politik semasa kita pada video yang akan datang. Jadi sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Jangan lupa subscribe ke channel saya.